Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Abi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan pada hari ini, dan juga kita pun dah pertengahan bulan Syaban. Dan kita doakan agar kita pun panjang umur, kita pun dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan juga kita doakan juga agar umur kita yang panjang ini kita dapat bertemu dan kita dapat lakukan ibadah dan semuanya dalam keadaan aman. Kita hadir ke tempat ini pun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan dan harapan kita dapat banyak pahala dan juga dapat kita tambahkan pahala kita, diberikan ketenangan, rezeki yang lancar, iman yang teguh, dan juga usaha kita untuk mencari pahala ni berterusan sampailah akhir hayat kita, insya-Allah. Kita doakan juga dihapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil maupun besar, dan juga jauhkan kita daripada azab kubur, jauhkan kita daripada azab api neraka Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita ni bulan Syaban, nisfu Syaban semalam, ramai yang sambut ke masjid, alhamdulillah. Dia kat rumah, alhamdulillah. Ada yang tentu puasa dan sebagainya. Seterusnya ni adalah orang tentu warm up lah. Saya panggil warm up sebab Ramadan kena all out lah. Ramadan all out tu dalam segi kata lain, kita pun sekarang ni pun nak berfungsi dalam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini yang terbaik. InsyaAllah Ramadan kali ini kita pun dapat lakukan sebanyak mungkin usaha kita. InsyaAllah saya akan pada minggu ni slide saya tak gunakan buku, sebab untuk 2 kali perkongsian berkenaan dengan Ramadan, buku Fadhil Ain ni kita tak gunakan lah. Tapi kita akan gunakan selepas Ramadan, insya-Allah. So buku yang kita beli tu tak sia-sia. Kita akan teruskan usaha Fadhil Ain tu. Yang awal kita tengah kongsikan bulan Ramadan sebab persiapan kita nak ulang kaji, kita revise balik berkenaan dengan bulan Ramadan, apa yang kita boleh ambil kira persediaan dari segi spiritual maupun fizikal, dan juga mungkin kita boleh tambah nilai kualiti puasa kita di dalam bulan Ramadan. Bila kata puasa ni bukan saja tentang diet, elakkan daripada manisan, tetapi lebih daripada itulah, iaitu tentang mungkin kualiti puasa. Jadi kalau Imam Syafi'i kata ada 3 tahap puasa yang dikatakan. Pertama adalah tentang puasa iaitu menahan lapar dan dahaga. Itu level yang bawah lah. Level bawah tu maksudnya yang umum. Yang seterusnya adalah orang yang berpuasa dan juga menahan diri mereka daripada lakukan perkara yang dicegah. Seterusnya yang awal iaitu puasa termasuk dengan melakukan ibadah dan juga menegah diri dia daripada melakukan perkara yang dilarang. So that is the quality puasa yang mudah-mudahan kita dapat buat, dan of course berpandukan kepada kita punya status pekerjaan lah. Kalau orang yang tidak bersara ataupun kerjanya memang tak seberat orang yang berniaga kat luar kan, mungkin dia ada possibility of lakukannya, tapi itu pun subjektif. Kita boleh je memilih. Nanti saya insyaAllah along the way untuk kali ini bulan Ramadan akan saya kongsikan a few things. Antaranya adalah tentang fidyah puasa kita akan sentuh, zakat pun kita akan sentuh pada hari ini insyaAllah, termasuk juga dengan slide yang saya sediakan iaitu solat Hari Raya Aidilfitri. Dia macam pejam kelip tiba-tiba dah raya kan? Sama ada nak beli baju bulan bintang ataupun jekyll.
Gurau je lah, insyaAllah. Baik, so sebelum kita start, kita baca Fatihah dulu khusus untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru yang mengajar dan didik kita, pengasas Madrasah Junaid sebab saya menuntut di sana, dan juga guru-guru yang mana telah pergi dahulu yang menawurkan ilmu agama, terutamanya almarhum Syahila Ahmad Jufri, guru-guru yang lain seperti almarhum Azhari Yaakob, guru saya mengajar saya, dan juga semua yang memberikan tunjuk ajar, dan mana pada hari ini pun kita belajar daripada ilmu yang disampaikan kepada saya, of course, dan juga dapatnya ilmu-ilmu ni semua tunjuk ajar juga daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Hazaniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, saya kongsikan, tengok kalau dia ada konten ataupun perkara yang mungkin nak dikongsikan pada minggu hadapan, kita boleh dapatkan minggu hadapan punya waktu untuk kita kongsikan. Kalau tak ada, kita akan cuba selesaikan Ramadan untuk hari ini, insyaAllah. Okay, so for and nak just recap Ramadan yang sebelum ni. So last week kita share, just to share tu semua. Last week kita share berkenaan dengan mukadimah. Kita recap last week Ramadan. Okay, so Ramadan, kita cakap asal Ramadan. Tengok kepada date hari, kita berada pada tanggal 15 Syaban. Okay, dan kita akan berpuasa pada tanggal first Ramadan jatuh pada Selasa 12 Mac. Tarawih kita akan lakukan pada hari Senin, first working day. So malam tu kita dah bertarawih lah, insyaAllah. Okay. Dan definisi Ramadan kita lihat dari segi konten ataupun kewajipan kita untuk kita berpuasa. Pertama sekali kita tengok dari segi bahasa. Definisi Ramadan ni apa? Dari segi bahasa, perkataan Ramadan diambil daripada Ramadan yang bermaksud panas yang sedang semakin hangat. Kata-kata Imam Qurtubi yang bermaksud Ramadan diambil dari perkataan Ramadan, iaitu semakin panas orang yang berpuasa itu ialah hangat organ perutnya kerana terlalu haus. Meaning diakam tubuh badan daripada mendapat makanan untuk mendapatkan keselesaan. So Ramadan adalah pengorbanan. In term of understanding of Ramadan ni, dia menahan daripada kebiasaan manusia nak makan dan juga nak minum. Tapi definisi Ramadan lebih daripada tu. Kalau tengok pada ayat Quran, ni is the standard ayat dalam surah Baqarah ayat 183, yang mana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah wajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana wajibnya orang terdahulu berpuasa supaya kamu bertakwa. Okay, on that, ni yang kita lakukan. Dan juga detail of that puasa kita sentuh pada minggu yang lalu. Bagaimana kalau dia ni tak boleh puasa atas sebab sakit ataupun musafir. That one, insyaAllah nanti kita try to elaborate more about perkara sedemikian. Fast forward, kita cakap pasal puasa juga, ada mengisi kandungannya dalam Ramadan, puasa, tarawih, nuzul Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Right? Ada lagi kita sentuh last week. Apa lagi yang kita sentuh? Zakat fitrah. Itu pun adalah wajib bagi kita yang berpuasa. Jadi zakat memang kena bayar. Tapi itu pun kita akan sentuh. Saya akan sentuh how much yang kita nak bayar fitrah ni. So kita yang buat kita confuse, not say confuse lah. Yang buat kita ada lebihan di Singapura adalah nak bayar $5 punya ke, nak bayar $7 punya ke. Kan? Kenapa 7, kenapa 5? Macam mana ahli kongres kita pada hari ni? Tengok apa beras kita makan. Tengok apa yang kita makan, tengok apa yang kita kebiasaan kita. Ada orang kat rumah dia tak makan basmati.
dia makan triple A. Contoh, nasi apa? Beras. Pasal apa dia panggil Dia makan steak. brown rice. Tak semua. Dia macam-macam nama keluar. Kan? Makan roti jarang, itu kan asas. Okay, that one kita nak kena really understand. Kebiasaan makanan asas. Adakah kita makan gandum? Dia tak pakai ni tau, dia pakai gandum atau tidak. Macam dalam fikir, dia ada discuss about apakah makanan kebiasaan pada negara tersebut. So makanan asas bagi negara Asia apa? Ras. Ya. Makanan asas bagi negara Timur Tengah? Ya. Gandum. Mesir gandum. Egypt diorang hari-hari beratur ambil gandum yang tak awet dengan chemical lah. Maksudnya kalau kita makan roti gardenia kan boleh bertahan sampai beberapa hari. Kalau saya ingat orang beratur pagi-pagi orang Mesir, dia punya roti tu memang sedap makan panas-panas. Dia macam roti ish. Ish tu dalam bahasa Arab Asya tu kehidupan. Mana betul lah, nak bergantung dengan kehidupan mesti kena makan macam Islam macam itu. So itu roti dia. Kita roti gardenia, apa lagi? Top One, kan? Macam nama lah. Terpulang nak makan apa, tekak masing-masing lah. Dia roti tu, orang Mesir, dia akan beratur tu. Waktu tu saya, halim mata saya kamera saya. Saya tak ada kamera nak keluarkan, nak record and so on. Zaman sekarang dia, kita semua nak record. That was 2007, 2008. My first year at Egypt 2007. So saya nampak orang beratur panjang every morning. So orang punya makanan mesti ada apa tau? Dia macam pita kan, dalam tu dia selit telur, tomato ni terang tak boleh miss tomato. So apa dia pipi semua gebu-gebu tomato. Maybe lah, saya tak tahu. Mana doktor je kan, tomato tu masuk kan. Diorang tak makan cili. Diorang tak ada cili sauce saya kena bawa saya dari Singapura. Pergi Musafir Center 400 pun tak ada. Saya beli apa dia brand, saya lupa mak saya bikin beli rempah dekat Geylang Serai. Rempah cili sauce tak ada. Ada lah. Okay, Indonesian student diorang bawa ABC, kan ada brand ABC kan. Tu kat kedai diorang lah. Tapi for the KFC, McDonald ketika itulah, sekarang dah banyak boycott already show today. Ketika itu memang tak ada cili sauce, semua tomato. Jadi yang tekak, kita ni kan suka tekak yang pedas-pedas, tom yum, nasi mandi, nasi kat mandi semua kan. Tak ada cili sauce ke, tak ada pedas, tak ada. So basically the main trend kasarnya is that makanan orang is Asia. Jadi balik kepada roti tu dia tak ada awet dengan chemical yang boleh bertahan beberapa hari. Jadi kalau kena beli sarapan hari tu juga orang makan, takkan sampai besok. Kenapa? Kalau besok dia campak roti tu kat tembok, dia tetap begitu juga. Keras letak cicak dengan kopi pun tak ada harapan lah. Mau cakap kalau pakai gigi yang bilik pun terikut keluar je, na'udzubillah. Keras roti tu betul. Dia punya panggil roti, it's very good, but it's authentic roti lah, which is kehidupan. So sana Mesir gandum, Singapore beras. But I tak duduk dalam Malaysia Council yang memecahkan antara $5 dengan $7, tapi apa yang kita faham adalah tentang nilai kualiti beras yang kita makan sama mahal ataupun murah. Itu yang bezakan lah. So kita nak kena jujur dengan diri kita kan, nak makan ataupun kita makan yang mahal, beras mahal, basmati kan. Basmati ada murah ke? Tak ada. Tak ada. Yang muka apa, Amitabh Bachchan. Yang Amitabh Bachchan ni muka tu, basmati kan. Tu berapa sih expensive. Kalau nasi murah punya yang ada kanji. Saya pernah makan nasi beras ada kanji kat sana dekat Mesir. Tak best. Tak best for the body lah. Makan benda yang nasi ada kanji kan. So tak syok lah. So yeah, that is the cheapest. As a student, best buy lah. Dia ada barang mahal, dia ada barang murah. Murah, kualiti makan kita makan menjadi tak kualiti badan kita lah. Macam tu lah. So, itu kita akan sentuh nanti insyaAllah. Alright? Ada soalan, boleh terus tanya. Kita akan go deep about this thing again. Kita akan puasa. Last week kita cakap pasal puasa ni adalah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Puasa juga diboleh lewatkan sahur, cepatkan buka. Itu kita sentuh last week.
lewatkan sahur. So letaklah, okay, tengah buka benda ni. Sahur kita pada first Ramadan 5.55. Subuh kita 5.55. Dia tak jatuh sangat. Dia tak jatuh 1 bulan. Dia hanya jatuh 5.49. Last Ramadan, I tengok Muslim SG punya app. Last Ramadan 5.46 subuh. So dia tak jatuh 5.5. Bermakna you guys kita boleh sahur selewatnya 5.40 lah, 5 minit dia makan, minum air, minum shake ke kan. Orang yang jaga badan kan, ada dia diet food nak makan. Don't so early lah, pukul 5, unless you guys nak pergi masjid. Itu yang kita cakap juga last week. Melainkan kalau nak pergi masjid nak kena ada sekitar 5.30. Betul? Lepas tu kita pun sekalian nak tahajud, pukul 4.30 mandi, buat sahur awal, pergi masjid. Unless you nak sahur kat rumah, tu dah ya. The latest bila kita makan is 5.40, dan 5.46 last minum air dah. Ataupun dia adakah boleh minum air sewaktu azan subuh? Dibolehkan. Ada dalam keadaan yang hadis mengatakan, tapi tak boleh kita syok ni sampai habis azan lah. Itu the last one. Imsak is the warning that okay, it's the subuh is going to komersial atau subuh going to azan soon. That's imsak. Isu yang berlaku kat internet tu is imsak zaman Nabi tak ada, imsak zaman Nabi sebut tak. Okay, faham. Imsak juga yang buat bukan kita, bukan Apek jalan yang buat imsak tu, which is ustaz apa kan. So biar leave it there, the imsak. Imsak pun there's nothing wrong kalau dia just notify us that soon subuh. Tu je. Jadi tak payah kita brainstorm kan, buat kita punya positive energy nak cakap pasal imsak. Sama juga dengan rakaat, 8 rakaat dengan 20 rakaat pun tak payah kita buang masa kita, energi kita yang banyak ni hanya nak debate dengan 8 rakaat dengan 20, penat. Nak sembahyang, tak sembahyang, dah. Tarawih kita discuss hanyalah di dalam bulan Ramadan. Tarawih tak akan berlaku pada bulan Syaban. Ustaz, saya nak mulakan dulu Syaban, Ustaz. Saya nak tarawih dapat training. Tak ada training lah, sebenarnya sunat je, tak payah lepaskan tarawih. Kan tarawih happen always after Isyak. Ustaz, maaf Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, maaf. Ustaz, ni Zuhur, saya nak sering tarawih dulu Ustaz. Jadi malam saya tak boleh tarawih. Ini mazhab salah ni, mazhab turun terbalik. Tarawih Nabi buat after Isyak. Nabi tak buat tarawih after Zuhur, after Asar. Macam terlampau rajin sangat kan. Maklum ada hijrah kan. Jangan main. Benda yang Nabi tak buat, kita pandai-pandai lah. Why I say this? Kadang-kadang kita nak kena faham dia punya ni. Pasal dia too much DIY yang dibuat tanpa berguru, hanya di TikTok dengan Instagram ni dia punya guru dia. This is the easiest way to get knowledge apa? Why kita nak kena faham dia punya understanding of perkara ni, perlu dedication, perlu ada some discipline of knowledge untuk kita faham satu topik. So ketika kita cakap pasal perkara-perkara ni, kita nak faham bila do's and don'ts, dia punya dress code, dia punya guideline, dia punya panduan, kita clear. Okay, tu buat tarawih. Nuzul Al-Quran jatuh pada bulan Ramadan. Apa tu nuzul? Nuzul tu datang daripada perkataan nazalah, which is ayat Quran, revelation turun kepada Nabi Muhammad. Jatuh ataupun turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW dari Jibril di Gua Hira adalah tentang 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu jatuh pada 17 Ramadan. Majority mengatakan Al-Quran diturunkan pada Nabi pada bulan Ramadan 17. Majority bulan Ramadan. Quran dia bukan selepuk turun, tapi dia turun gradually. So daripada Lauhul Mahfuz, satu tempat yang Allah saja yang tahu mana tempat tu, kemudian turun kepada langit dunia, kemudian baru turun gradually kepada Nabi Muhammad. Al-Quran tu. Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang, di tulang-tulang, baru dibukukan oleh Nabi baru dibukukan oleh Nabi sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Barulah sampai pada kita pada hari ini. Kalau tak ada, dia bersipar kat pokok, kat kulit binatang, kat tulang belang, kat pelepah kurma. Okay, tu tentang Al-Quran. Lailatul Qadar adalah satu malam yang mana Allah tak bilang bilakah malam tu akan berlaku. Tapi Lailatul Qadar juga
turunnya malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain ke dunia untuk mengambil segala ganjaran ataupun segala amal ibadah orang-orang yang beriman pada malam tersebut. So, Allah rasakan malam tu, tapi Allah di kalangan sahabat ataupun di dalam bab agama ada mengatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil. Tapi tak tahu ganjil yang mana. Betul? Tapi Nabi dalam hadis juga mengatakan Nabi pada 10 malam terakhir, Nabi mengajak ahli keluarganya untuk beribadah di masjid the last 10 days. So on that kind of situation, dia mengambil pendekatan mengatakan malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir. Tapi Nabi di-accelerate ibadah dia the last 10 days. Tapi malam Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil. Ada ulama mengatakan malam ganjil itu seawal first Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Meaning dia adalah setiap Ramadan lah kita nak kena beribadah macam tu. So morning ni dia bukan nak cari actually malaikat Jibril turun kat mana, kat Bedok ke, kat Tampines ke, kat mana. Dia bukan tahap macam gitu kita nak cari. Dia adalah tentang yes malaikat turun, tapi malaikat pun tak ada masa nak orang kita. Betul tak? Apa khabar Ustaz? Sosok apa khabar? Ya, tak ada. Malaikat Jibril last berbual dengan manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu dengan malaikat Allah SWT, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Isa, dengan Maryam, kan all that is recorded in the Quran. Bagaimana roh ni is a nickname for Jibril AS. So Nabi Isa sebelum lahir, Maryam dia bertinggi ke dia berpaut kepada pokok tu. Kalau baca ayat yang mana Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidina Maryam, Jibril bercakap dengan Maryam, kau akan lahirkan seorang anak yang mulia. Maryam kata, aku tak pernah ada intimation dengan lelaki, macam mana aku boleh mengandung, macam mana aku boleh ada baby, kan? That's what dia punya story sebab. Tapi the involvement is Nabi with Jibril. Jibril yang ada dah. Jibril juga ada pada ketika Nabi Ibrahim AS. Dan Jibril last sekali adalah dengan Nabi Muhammad SAW ketika ni talaki Al-Quran. So talaki ni is a one-to-one. Nabi Muhammad SAW dan juga Jibril dengan Nabi Muhammad bersama untuk membaca Quran. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. So, revelation berlaku pada bulan Ramadan, talaki juga berlaku pada bulan Ramadan dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Jibril. Itu secara brief untuk saya terangkan tentang peristiwa yang berlaku. So, Ramadan, kita pula, on the relative fact, Ramadan, untuk saya punya pengalaman saya, bila mana saya berkhidmat dekat Masjid Rahimah di Kebun Limau, saya pernah didatangi oleh seorang pakcik ataupun tuan, ketuk pintu office. Dia kata, bos saya nak derma beras. Ni pada tahun 2012. Waktu tu, so saya masuk pergi Sudan. Saya tengok, oh masih banyak beras, ada boleh jumpa saya tak? Bos saya pun kat luar. So bila saya keluar dari office tu, nak pergi ke van tu dengan bos dia. Bos dia seorang bangsa Cina yang beragama Buddha. So diorang ada belief yang the month of blessing diorang nak give. Yang kita pun percaya, tapi how kita punya kepercayaan terhadap bulan Ramadan tu. Diorang punya level lain je. Level terus beras. Sebab tu Masjid Bali selalu dapat beras dengan Topekong ke apa, kan? Topekong Temple, and also giving. So they understand the blessed month of Ramadan. So kita should be more, kita should be more understanding of the beauty of month of Ramadan lah. Kita boleh terima tak? Boleh. Nabi pun ada terima hadiah daripada kalangan sahabat. Kalangan mereka tidak non-Muslim pun ada. Zaman Nabi terima hadiah. Hadiah Nabi terima, ni kalangan, ni nak cakap tentang pemberian Kalau kita biasa-biasa nak kasih orang sedekah apa kan. Sorry saya tengah ambil poin saya. Ramadan, kalau keturunan Nabi, tak tahu lah, saya tak tahu siapa sini ada yang darah Arab keturunan Nabi. Nabi tak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. So in that note, siapa-siapa yang kita tahu dia orang keturunan Arab dan sebagainya, Syed,
ada keturunan darah Nabi, keturunan Nabi dan sebagainya. We don't give them sedekah. We give them hadiah. Hadiah Nabi terima. So, dalam arti kata lain, hadiah juga diterima oleh cucu-cucunya, keturunannya dekat dunia sekarang lah. So must be careful about that. Apa ni semua tak ikut akhlak Nabi ya, tak ambil. Apa nak kasi sedekah dia tak nak. Bukan. You must understand dia punya tu dulu. Sebab tu kita nak buat, it's a good deed, ya, tapi you must do dia punya layer of giving macam mana. Macam mana kita nak approach. Macam mana kita. So Nabi tak terima hadiah, Nabi terima hadiah, Nabi tak terima sedekah. Alright, so kalau let's say nak pergi, ini Pak susah nak check. Macam mana tak tahu dia orang Arab ke, bukan orang Arab ke, keturunan Nabi ke kan. Sedangkan dia duduk rumah L, contoh. Kita bukan nak menghina Nabi. Dia memang, orang humble pun kita tak tahu. Tak sebenarnya orang Nabi duduk kat rumah banglo, kadang-kadang dia boleh cara kita tak tahu. You know what I mean? So itu pun nak be careful, not say be careful lah. Hopefully kita tak kena. Sebab saya pernah kena. Awak siapa? Oh, aku ustaz nak cakap ustaz pun, action dia pula Aku ustaz tak kenal. Saya kerja kat Sultan last time. Dia kata, awak siapa? Tu saya cakap dengan dia. Dia pun cakap, tak ada lah, saya nak nasi sebab saya tak tahu yang satu puan ni dia telefon saya, dia nak bantuan. Saya pergilah. Rupanya dia punya suami dia Al-Qadri. Daripada all this descendant Arab lah kan. Saya tak terima sedekah. Oh, baru saya tengok balik. Saya tengok, oh ya, Nabi ni tak terima sedekah. So saya terpaksa kena beralasan lah. Tak apa saya kasih, terpaksa kepada encik. Kalau encik nak kasih orang lain, terpulang. Gitu lah. In a nice way lah. Awak tahu kenapa saya tak terima sedekah kan? Ya, saya tahu. Dia marah. Masa kita ibarat kata nak merendah-rendahkan dia pun. Itu pun, that's very, kadang-kadang kita tak faham tau. Ni pada saya faham ni saya share. Sebab ni benda kadang-kadang terlanggar etika-etika tertentu lah. Dia tak ada apa-apa sangat pun. Yang minta isterinya kepada saya directly, dulu pun saya buat secara individual dan saya pun tak check secara khusus lah sebab ni privacy orang pun. Sekali kena buka, awak daripada muka suami dia awak nak apa mana tu takut tu nampak dia sama-sama lah check kan, kasih orang yang berwenang yang jaga that area senang. Jadi tak payah nak kena bertagak setengah jam kena marah dia. Saya bodoh tuan, ya saya buat. Lepas tu dah stop. Tak lah. So hopefully saya pun nak go proper channel senang. Alright. Okay, so now kita cakap asal wajib puasa. Okay, kita go to the topic today. Kita cakap asal wajib puasa. Siapa yang wajib untuk kita berpuasa? Pertama sekali adalah setiap Muslim laki dan wanita. Okay, itu the first part. Secondly, kita cakap pasal siapa yang nak berpuasa. Adakah budak-budak? Adakah orang yang macam mana? So kita tahu dia punya guideline seterusnya adalah sudah sampai baligh. Baligh ni apa? Kita pernah discuss last time dalam bab taharah kan? Baligh ni apabila bagi wanita yang dah sampai pada waktu dia keluar darah haid, betul? Dan juga bagi lelaki adalah bagi mereka yang dah keluar air mani. That's where kewajipan dia untuk lakukan ibadah solat tu dah kena. Betul? Dan juga setiap perkara yang wajib, puasa, solat, zakat dan sebagainya. Okey? Kemudian juga waras. Bagi yang mereka yang tak waras, macam mana? Semalam baru saya pergi rumah Allah satu wacina dia nak buat majlis doa selamat. Saya datang, lepas tu saya duduk dengan satu lelaki ni, anak dia suruh anak dia salam. Anak dia 6 tahun. Tapi anak dia macam tak beri perhatian kat saya. Tapi saya boleh detect lah. Dia sekolah kat PAF, dia kata next year dia akan hantar anak dia kat sekolah PAF Light. So saya faham lah. So dia macam nak paksa anak dia. So salam saya, of course it's a respect to me lah. Tapi saya faham juga yang ni next year saya nak hantar saya kat PAF Light. Tapi demi nombor also rising. This tu kind of dia punya population ataupun anak ni pun not only Malays but throughout the races, dia punya nombor nak katakan growing lah. In fact Pak Waras ni pasal you cakap pasal dia macam disability, mental disability kan, dia banyak pecahan tau. Ada yang macam below the normal rate in terms of intelligence, ada yang macam sakit autism, itu dikirakan waras lah atau
dalam bab waras. Okey, bila mana kita cakap waras ni, dia boleh tahu perbezaan antara baik dan buruk. Perbezaan antara air, mama cakap kalau dia buang air, dia tak apa, dia sepatutnya kalau kita buang air, dia ni sinjak dia is normal. Tapi kalau dia sampai buang air tapi tak tahu nak buat apa after that, walaupun dia punya layer of berbagai, dia ada yang extreme, dia ada mild, ada apa lagi kan, dia ada kategori kan. But look at dia punya benchmark dia pada saya kan, paling asas kalau dia boleh manage to do dia punya own sendiri kebersihan, contoh, then I think it's okay. Tapi kalau tak sampai pada tu, still dalam kategori yang di luar. Waras ni, saya rasa dia not say kasar. Waras is a perkataan yang mudah untuk difaham, yang boleh gunakan akal secara logik untuk berfikir. Tapi kalau dia tak boleh gunakan akal yang waras untuk berfikir, memang dia dalam kategori yang rasa gila pun heavy je. Gila totally, the mental where dia totally, pasal budak-budak susah je kalau kita nak kategorikan dia that gila punya term kepada budak yang darjah ataupun umur 7 tahun, 8 tahun kan. Kita paling panggil SDHD, apa? Autism, yes. Ada satu term lagi yang macam all that lah. Ada seksual semua kan. So kalau dia tak boleh berkuasa, don't force. So ada dalam kategori yang waras ataupun tidak waras. Waras atau tidak waras ataupun kurang waras, antara perkara tu. Okay. Termasuk juga yang kita sendiri lah. Ada orang dia gila babi, mau cakap dia is the word sawan dia tak kira umur kan. Sawan pula dia boleh sawan seketika pun, ada yang dia tak berpanjangan sawan dia. So sawan pula macam mana, kalau sawan tu dia menjejaskan dia punya puasa dia dibatal, dia kena ulang balik pada hari yang berikutnya. Itu tentang perkara yang berkaitan dengan kewarasan seseorang tu. Seterusnya mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa ni dia ada few juga. Kategori dia mampu berpuasa ni, dia sihat, dia nampak okey normal, tapi akhirnya dia ada gastrik. Simple punya light punya example, dia ada gastrik. Gastrik ni puasa dia keluar. Batu lah. Batu kat air tu. Dia bukan banyak aja, dia memekak, banyak dan memekak. Dia karaoke, dia memekak kan. Saya sekarang boleh, ya Allah, mudah-mudahan dia keselamatan lah, insyaAllah. Cute kan, ya Allah. Kita tengah bawa motor tu, selagi hayat. Baca ni, karaoke sendiri pun, dia pakai. Mungkin dia pun enjoy lah, boleh kita tangkap gitu. Tapi, no, okay, then another level of gastrik is that maybe ada orang tu sakit, dia perlukan kemoterapi. Itu kan dalam kategori mampu ataupun tak mampu berpuasa. Kan? Puasa yoyo tu lain lah. Puasa yoyo tu kita training budak-budak untuk puasa kan. Puasa yoyo pagi-pagi kat periuk punya style lah. Tapi kadang-kadang orang tu pun teryoyo juga. Alah. Tapi on the serious note, kita semua hopefully tak seperti demikian yang kita nampak kat mana-mana kita nampak lah. Kadang-kadang dia tukang masak pun cabaran 3 petang masak, kadang-kadang rasa 1 kali 2 kali lah satu benda tu dia makan. Nak make sure pasal quality, mudah-mudahan orang beli. Takut sangat. Talking about yang masak tu, berapa banyak kali yang dibolehkan? Saya rasa this is about dia sampai what I understand, kalau chef for example nak masak, of course dia tak nak buat sembarang apa. Okay, itu yang saya bertanya dengan arwah Ustaz Azhari. Dia kata dia at least letak dia punya taste tu kat lidah dia, sekadar rasa, sebab dia punya level is chef yang mana dia nak memberikan makanan yang terbaik bagi orang buka puasa. Yang kita ni, yang tukang kerja kita lain, yang saya ustaz, tiba-tiba apa nak test rasa kan, apa kena-mengena, baik aku kasih share rasa apa kan, sibuk pula rasa. Melainkan kalau kita tukang masak, so di rumah nak jamu orang makan, lain lah kan. Dan kita yang kat luar tengah bertugas, sibuk, nanti kalau dia ajak aku rasa dulu, sibuk tak payahlah, give the trust to yang tengah masak lah. For chef, I think the taste is taste bud, little bit taste bud, not as a 1 cup or ke Daging dia lembut.
Itu nak panggil Jamie Oliver datang. Jamie Oliver. So I think chef know the best lah. As long as dia pemahaman kita puasa ni tak boleh sampai kerongkong kita masuk. Anything outside dia boleh melepasi kerongkong kita. Itu dah batal. Kan? Maki Amon batal tak puasa? Tak, betul point. Kan? Kurang pahala. Saya pernah tanya waktu kecil, salah, saya maki orang tak puasa salah. Rasa berdosa saya maki orang. Marah waktu tu tak terus sekolah. Jadi itu mana dalam kategori yang tidak membatalkan puasa adalah suatu perkara kita makan dan melepasi kerongkong. Batal. Okay? Dan juga bagi wanita lain dia ada level lagi satu layer selain daripada makan adalah tentang wanita datang haidnya kan, ataupun melahirkan bayinya. Okey, bagi lelaki adalah air maninya dalam keadaan sengaja. Tak sengaja mandi teruskan puasa. For example, malam dia bermimpi kan, dah keluar air mani ni lelaki. Ni for education punya perspektif. Adakah dia tak payah puasa the next day dia bangun? Dia cakap semua dia mak basah, aku tak payah puasa esok. Kalau malam ni something were to happen lah. His husband and wife. Indonesia. So terlajak. Imsak terlajak. So Wajib puasa. sebelum mandi, then terus ke Dia ada dua. Okey, soalan datang. Kalau say intimation between husband and wife pada malam tersebut siang hari. Puasa ke tak puasa? Kena puasa pasal puasa wajib. Puasa wajib. Dia tak ada alasan yang katakan kena taharah. Dia teruskan puasa tapi dalam keadaan nak membersihkan yang mandi wajib tu after that period of subuh boleh bersihkan juga. Dia tak ada reason yang mengatakan aku tak mandi maknanya aku tak puasa. Itu pun ada thing yang tak ada. Itu not the correct reason untuk kita tak puasa Ramadan pada hari itu. terlajak waktu subuh. Okey. Bangun dia terus dah terlepas subuh. Balik jatuh pada niat awal. Kita pernah niat kata aku puasa sebulan Ramadan. Okay. So already commit that one. So apa-apa jadi pada niat subuh terus puasa. So dia ada dua. And niat kita nak puasa tu pun dah automatically ada few angle yang kita boleh ambil kira. Ramadan walaupun kita tak lafazkan tapi automatically kita dah diwajibkan berpuasa sepanjang bulan Ramadan. There is no reason untuk kita tak puasa. Melainkan solat pun bila kita niat nak sembahyang Zuhur. Kan ada yang mengatakan niat berdiri Allahu Akbar tanpa lafaz pun puasa solat Zuhur kan. Sebab kita Imam Syafi'i dalam bab Imam Syafi'i ada dua, niat dan lafaz. Saja aku solat fardu Zuhur 4 rakaat ikut makmum atau ikut imam Allah Taala. So that's lafaz, but intentionally kita dah memang nak sembahyang. Same goes surah Ramadan. Ramadan dah 1 month. Alamak aku terlupa nak niat lah. Dia pun cek alasan. Pergi toilet itu water pipe dia minum. Alasan dia. Tak boleh lah. Alright. So seterusnya tidak sakit dan tidak musafir. Tidak sakit dan tidak musafir. Tidak sakit dan tidak musafir macam mana? Dia okey dan dia tidak musafir. Tidak musafir ni dari Singapore to KL ada business. Singapore to KL. Berapa jam? 5 or 6 hours drive. Okey. Mampu nak berpuasa? Kalau mampu, on. Tak mampu berpuasa, batal. Maksudnya batalkan boleh makan lah. Okey. Then nak kena bayar balik after Ramadan lah. Syawal lah. First Syawal tak boleh, second Syawal. First Syawal haram. Maksudnya. Okey, kalau macam kita drive di KL, kalau tak minum kopi ngantuk tu lah. Kalau dia mau bayar kan kau berapa? Kalau kan? Ini tanya kamu ke orang. Tapi sebaliknya kalau actually pada this ada kelonggaran bagi musafir tau. So if you are unable to fast on that particular time, dia boleh kan sebab title tu is musafir. You punya nama ni sekarang you holding as a traveler punya kind of privilege. So nak batalkan okey dan tapi pada saya sayang pasal dia nak bayar balik one holiday je. Saya pernah ulang balik bulan Ramadan daripada dulu saya diploma dekat KISDA Bangi. So College Universiti Islam Singapore tu, Singapore pula. KUIS, College Universiti Islam Selangor kat Bangi. So I ulang balik. So I take bus almost maghrib. So saya batalkan kat dalam bus. So I try to continue. So dia kata kat sini tidak musafir. Tapi kalau musafir, you manage to puasa, you puasa. Kalau tak boleh, then don't. For example, pergi Japan.
then you rasa tak boleh batal. Don't force lah. Then how about a flight to Umrah Ramadan? Macam mana? Jadi hukum kalau kita dah diberikan kelonggaran sebagai musafir, tapi kita tak gunakan sebagai pilihan. Tak salah. Keluar dah berikan kelonggaran, tapi kau sombong kita nak ambil kelonggaran. Tak, dalam ayat tu dia katakan if you are able. So dia ada clause kat situ. Meaning abang cakap, dia kata bukan ke ada kelonggaran that you can you take out the puasa. You boleh saja tak puasa sebab you musafir. Kenapa tak batalkan saja, sedangkan itu adalah kelebihan ataupun kelonggaran yang Allah kasih. Macam sombong pula tak nak ambil kelonggaran tersebut. Tapi saya katakan tadi, dia ada clause. If you are able to not fast, if you are able to fasting, then continue. So maknanya kita ada pilihan dari situ lah. Unless kalau macam tak ada pilihan, there's no option, you must die batalkan puasa waktu musafir, then wajib upon you to not fasting on that travelling part. Sebab tu. Kalau kita yang shopping, maksudnya musafir. Tak, title still musafir. Shopping tu untuk keperluan asal, bukan untuk menjudi bang. Nawai tu genting ada menjudi kerana orang tak ada. Itu haram sih. Jadi kalau kat KL kita tak nak makan masuk ke Plaza. Keluarkan pasport. Tak, saya orang Singapura tau, saya musafir tau. Oh, boleh nak tangkap. Wah, ingat tau, orang Malaysia. Dah, pukul 12. Air dah bayar. Saya. Johor ada musafir. Okay, dia ada dua term. It's a good question. Okay, adakah Johor tu musafir? Johor. Johor bangsa dia macam gini je dah sampai Johor tau. Dia betul mula dia gini je sampai Johor. So, dia tak kira, dia macam ni. If your purpose of staying there a few days, and also dia punya marhala tu dia punya distance, you must up to 80 km and above. Or 90 km and above. Yeah, understand it's going to agree. Yeah, but I take to for this situation I take to stand. Satu adalah you keluar betul, tapi you punya distance still near. Saya ambil pendekatan tu. Ada Syekh Mahathir mengatakan dalam kitab Buddha, dia kata once you keluar saja dah pasal musafir. But once you keluar tapi you distance dekat. Saya ambil pendekatan yang dekat pula. I go another one more. Sebab tu I take a 2 layer. First layer you going out, not your hometown. Second adalah distance. There must be 80 kilo. But even that musafir thing is only last for 3 days. Yeah. Yes. After that, you have Yes. to do it for now. Ya, correct. Ini kelonggaran solat. Ini kelonggaran solat. Boleh? Lepas. Tapi for me, nanti kita sendiri confused. Kita make use of that privilege, tapi kita tak betul-betul make ourselves discipline on that part. So yeah, of course, di 3 hari is dia punya validity. 3 hari tu untuk solat. 3 hari tu untuk kita combine solat. Tapi for fasting kita kena limit. Tapi musafir ni, di discussion about musafir panjang. So dia punya breakdown tu apa yang saya katakan secara brief lah. So distance wise, Singapore KL yes, walaupun shopping, unless niat you buat maksiat, memang ada dalam clause buat maksiat tak boleh, main judi, bisnes na'udzubillah yang tak bagus lah, then itu tak berkat lah, nak pergi nak buat ibadah, siap nak buat bisnes judi sana kan. Minta maaf saya ada bisnes toto ni, saya nak tahu nombor apa, 4 nombor nak keluar sekejap Aizat tapi saya puasa Ustaz, pening kan. So you are mixing both tak, pasal Nabi kata al-halal bayin wal haram bayin. Halal dah jelas, haram dah jelas. You cannot mix both. You don't confuse yourself that one. So itu nak lebih clear. Alright. Okay, apa lagi soalan so far sebut? Okay, dalam keadaan suci, tidak ada dalam keadaan haid, nifas ataupun dalam keadaan lelaki emanina. Okay, dalam keadaan yang tidak bersih. Ni dua si faham, dia perlukan masa 7 days, 14 days, okay, a few days. Lelaki tak ada sampai berhari-hari lah. Haji, abang dah tak puasa. Ustaz, saya tahu keadaan foto Ustaz. Apa kau tu sampai 7 hari kau nak bersihkan diri kau. I mean, the man kalau muslimah
7 hari, 14 hari apa, kalau nak fikir nak hilangkan dia punya, nak dalam keadaan status suci daripada haid. Lelaki tak perlu lama-lama sampai 2-3 hari Ustaz. Saya lagi 2 hari tu saja boleh mandi Ustaz. Mana punya mazhab saya pakai sih? Saya memang guru saya kata 3 hari Ustaz. Kita dah mau cakap boleh mandi Ustaz, 3 hari satu kata baru boleh mandi adas, baru saya berpuasa. Mana punya sekolah dia tuntut tak tahu. Tak ada kan, dalam fikir tak ada. Lelaki wise. So once dia dah keluar mandi ke apa, dah pasal tu mau cakap dengan isteri ke apa, the next day ataupun the following day lelaki automatically dah wajib terus lakukan ibadah seterusnya. Okay? Baik, kita masuk fidyah pula. Okay? Fidyah ni selalu akan ditanya kepada saya berkenaan dengan puasa. Okay, fidyah ni mereka yang tidak perlu puasa dan tidak perlu qada puasa adalah budak kecil dan mereka yang tidak waras. Saya bracket gila. Of course dia ada banyak, bukan ada gila pun. Okay? So, tidak perlu qada puasa ni bagi mereka yang budak kecil, budak yang belum baligh, orang yang belum baligh. Kalau di sini pun tak ada status haid ataupun nifas, bermakna kena qada puasa. So muslimah kalau dalam keadaan haid dan dia tidak lakukan puasa, tidak lakukan solat, tapi lepas dia bersih, dia kena bayar balik puasa, tapi tak perlu bayar balik solat. Kan? Still ringan sih. Bayangkan satu hari berbanyak semayang nak kena repeat. Kena 40 days. Meaning dia punya payback of that puasa kan, after the completion of that one set of Ramadan, dia kena bayar luar daripada bulan Ramadan. Until is there any timeline to kalau boleh before Ramadan yang baru lah. Second shower tak boleh. Ya, tapi abang kata mungkin you jangan sampai tunggu lagi 3 Ramadan akan datang walaupun ada balik. Takut kena banyak kali tak settle keurusan jenazah. Kan, saya nak cakap tangguhkan waktu, nanti tiba-tiba urusan jenazah yang bungkuskan kita. Kan, tak sempat nak bayar balik puasa tu. So, kalau boleh secepat mungkin untuk kita selesaikan qada puasa tersebut lah. Alright? Mereka yang tua, ni kadang-kadang kita perlu highlight juga. Mereka yang tua dan membuat mereka penat dan menjejaskan kesihatan, maka mereka tidak perlu puasa tetapi dikenakan fidyah atas mereka. Kita boleh imagine lah kan? Orang tua, bedridden, kita pun jaga mak, adik jaga bapa, kan? Dan mereka tak mampu nak berpuasa, okay? With any reason, then okay to mereka bayar fidyah. Dan tak ada ruang untuk mereka untuk membayar balik ke ataupun dan sebagainya. Sebab tu saya kasih contoh, last time saya dekat Masjid Rahim Abi, saya didatangi oleh jemaah Arab yang mana mereka datang ke Singapura ni pun atas dasar perubatan. So mereka sewa tempat di sekitar Masjid Rahim Abi. Sana ada banyak kondo. So nearer to the hospital, Mount Elizabeth ke Tan Tock Seng ke dan sebagainya. So diorang jumpa saya, dia tahu saya kerja situ, imam. Dia kasih saya duit, ni fidyah aku untuk bulan Ramadan ni. Aku kena kemo. Aku tak boleh puasa. Wow, dah sen-sen. Sebelum Ramadan dia kasih saya duit. Of course saya kasih office, saya kasih receipt. Aku tak receipt semua, aku kasih je. So, that one, saya pun baru based on experience that one, fidyah bagi mereka yang tak mampu, bukan saja dia tak ada kesihatan, tapi dari segi berkemampuan juga untuk puasa. So chemo is take time and also is very, tak orang tak kita sih, saya tak tahu how sick ataupun sakitnya chemo kan. Tapi untuk menampung kekuatan tu untuk teruskan puasa, saya rasa mencabar. So ada kelonggaran untuk membayar fidyah. Dan juga memenatkan mereka. Mungkin dia ni tak chemo, dia tak bedridden, tapi nak puasa takut dia mabuk ke, collapse ke, orang tua kan. Perlu untuk anak memberitahu dan untuk bilang dengan untuk dia niat sendiri atau kita niat? Kita dah sampaikan. Dia niat, I think macam okay, aku tak mahu puasa, aku minta kau bayarkan kat masjid ke, ni duit aku, bayarkan fidyah untuk aku, pun boleh. So, dia niat tu atas dia. Kita wakil untuk menyampaikan fidyah kepada masjid ataupun kepada mana-mana lah. Tapi dia sendiri nak kena tahu that this fidyah is for you yang tak puasa, untuk diberikan fidyah tersebut kepada mereka yang memerlukan.
Dan fidyah ni dia tertakluk dengan puasa. Solat tak ada fidyah. Kadang-kadang orang datang kat kaunter tanya pasal saya nak bayar fidyah solat bapak saya, arwah bapak saya. Berapa tahun? 20 tahun. Pingsan cik. Fidyah tak ada. Duit daripada kita atau daripada orang Ini soalan seterusnya kata duit fidyah ni datang dari siapa? Datang daripada anak yang kena bayar untuk bapak. Ini saya rasa satu ibadah lah. Tapi it's good yang sakit lah. Kalau contribution daripada anak itu lain cerita lah. Okay. Tapi selalunya contribution daripada anak, sumbangan daripada anak selalu berlaku apabila ibu atau ayah meninggal. Dan anak yang inisiatif nak bayar. ibu dah tak boleh kerja, ibu dah Dan kalau ibu tak boleh kerja, dan saya punya pendekatan, pemahaman ataupun usulan adalah anak-anak cuba menyumbangkan agar mudah dia punya urusan untuk bayar fidyah. Saya rasa that's the best lah. To cover, to support apa kekurangan daripada ibu. Contohnya dia tak ada fulus, tapi dia pun tak boleh puasa. Kan? Sedangkan puasa wajib. So how to cover that is the fidyah that we can contribute. Dia tak ada duit, kita support dia dengan duit kita ada lah. On that part lah. So kita pun tak nak menyusahkan orang. Kalau macam anak dari kita, dia tak bayar hutang balik kan, puasa, dia nak kena bayar how dia. Okay, I will go that. Nanti dah sampai this part, nanti I share banyak. I will go to that slide. Kita settlekan dia fidyah first. Fidyah itu kau dah puasa kan? Nanti dia masuk juga. Next one will be this one. Okay, kiraan dia will be like this. Kiraan dia satu mud. Sebab tu tadi, sorry bawa di sini atas. Satu mud ni equivalent to 675 gram. So satu mud ni satu cupak. So kita ni makanan ni satu ikut kiraan. Sebab tadi permulakan saya katakan kan, kalau di negara lain orang panggil gandum untuk jadi makanan asas. Kita beras. So beras secupak dibagi satu mud dalam fikir. So dia punya transaction dia will be 675 gram. So that heavy ke duit dia tak salah saya ikut kepada fidyah ni lebih kurang this is the slide. This is dia punya slide. Saya dah masuk Singapore punya zakat pembayaran fidyah calculator. Per day is $1.40. That is based by the east. Yes. And also dia punya uruf, dia punya kebiasaan kita lah, uruf di sini lah. But the calculation wise tadi saya letak satu mode is the standard is 675 gram. When you go to the actual fact on kita punya konteks Singapura, fidyah, ini saya buat sampel tadi pagi. So this is the punya amount for 30 days. 30 days, pembayaran dia $40. Satu hari RM1.40. $1.40. The fidyah. So, dia banyak. Dia ada fidyah head or other reason, illness or old age, bawah lagi apa saya lupa. I just cut yang this one je. Ni, pregnancy or feeding ni. Ni yang tengah mengandung kan, tak boleh puasa kan. So berapa? So dekat situ pun ada. Itu senang. Ya. So yang kedua, dia walaupun qada tak bermakna kita tak, sebab qada ni, fidyah ni bagi mereka yang tak mampu, this is the one. Kalau mereka tak boleh puasa sepanjang masa dia kemo lain, dia pingsan lain, dia lembik lain, tak bermain lah orang tua kan. Kan bila nak tunggu dia baik, takkan baik ni apa, dia akan all the way like that. Tinggal tunggu nak meninggal, contoh, bukan orang tua kita, orang luar lah. Kita senang faham. Macam mana nak ni? So, this is why setiap Ramadan dia tak ada banyak cerita, mak, tolong mak, Ramadan akan datang, cuba sihat lah, minumlah kalsium, Enlin ke apa. Mana boleh. Kita just make it, okay, dia tak boleh puasa, then automatically kita go here and bayar. Tapi kalau mereka yang mampu, meaning kalau dia lahirkan anak, dia tak puasa pada bulan Ramadan, the next Ramadan, dia kena qada balik je puasa dia, sebab dia masih lagi berkemampuan, dia masih lagi bermaya. Tak bermakna fidyah dah bayar, settle puasa dia. Fidyah bayar, still kena buat bagi mereka yang mampu. Sebab tu kat sini tadi kita go tu apa, yang mampu untuk berpuasa apa. Lagi anak last year, this year steady, mampu tak puasa? Mampu. Dan kau dah balik yang dia miss tu. Dia tak boleh katakan, tak boleh macam leceh, malas lah puasa. Itu semua kata Dr. Mahdi, Melayu memang tak mau go that kind of term lah. Cuba kena usahakan juga. Okay, so settle this one. And then, okay, now go back to that question.
Yang dia katakan macam mana? Kalau anak-anak saya kalau tak puasa, kan, tak bayar puasa sampai ke Ramadan yang akan datang, how we going to pay for that? Berapa? Katakan dia tak boleh puasa 7 hari, right? And then dia bayar dia kena hadap balik lah, Okay. Tapi dia tak hadap. Okay. Then how are we going to settle that? This one can make payment like fidyah ni atas dasar kita membayarkan untuk beliau, plus kita juga encourage dia untuk berpuasa on that 7 days, for example. Ada pernah jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak bayar untuk arwah suami saya yang tak puasa semenjak dia lahir, pingsan. Semenjak dia lahir, pingsan lah. Patutnya starting pada balik. Encourage dia puasa tu, dia tak payah bayar puasa boleh. Balik, ya? Dia tak puasa 7 hari. Dia bayarkan, saya kata Dia puasa macam mana puasa dia? tetap kena puasa. Puasa dia kena puasa ataupun Kena. tak puasa? Kena bayar juga. Atas dasar fidyah. Pasal sekarang ni kategori dia adalah saya put here and any other reason dia tak puasa. Kalau tak bayar fidyah, kira dosa tak? Tak payah bisa, dia punya keadaan dia tak sempurna. Tak sempurna ataupun dosa tu. Kadang-kadang orang tak bayar fidyah pasal number one dia tak berkemampuan. Okay. Second, tak knowledgeable, dia tak tahu. Yes. dia bayar fidyah. Okay. Atau ada yang terlupa. Okay. Okay, so dalam kategori tu kita boleh pecahkan juga tentang dia tak tahu dah, sekadar tahu dia maafkan yang ketika itu. Then moving forward, mungkin dia pun rasa tak sedap kalau tak bayar, then by all means. Kan? Ada macam itu apa? Sekarang dah tahu kan? Maaf pula, susah. Okay, nak bayar. Okay? Ada? Yang rumuskan Kalau mampu nak bayar balik, nak buat sedemikian, by all means lakukan. Kalau tak mampu, dia tidak minta Allah ampunkan dosa lah. Susah juga nak. Pasal this thing is back to how you know yourself, how that person tahu diri dia. Kalau orang tak puasa bertahun-tahun, tu. jadi dia berubah, tak puasa. Put it this way, dia memang, okay, puasa is wajib. Dia tak boleh atas alasan, sembahyang pun consider kalau dia dah say, for example, mungkin dulu dia, yelah dia dah berubah, dia dah insaf, okay, dia nak kena ulang balik apa yang sepatutnya dia nak kena buat. Dia tak boleh kasih alasan, dia tak ada reason yang, tak apa Allah dah maafkan kau, tak apa kau move forward. Dia tak macam itu, melainkan dia mu'alaf lah. Kan, mu'alaf, dia zero pun, dia start ni like a baby. Tapi kalau dia dah insaf, kalau dia ada rasa nak lakukan qada yang dah lama, Masya Allah lah, itu dia punya usaha yang baik lah. Tapi kalau dia tak mampu, dan balik kepada kekuatan dia nak buat lah. Sebab kalau let's say dia tak puasa selama 10 tahun, dalam keadaan jahiliah dia lah. Kan? So qada is the way, balik kepada diri juga. Saya tetap, I don't want to take a way out untuk make it easy, tapi saya akan berpandukan kepada yang mampu. Dia masih lagi mampu untuk puasa. 10 tahun dia tak puasa tu, tapi 11 year ni dia dah rasa insaf, tapi dia ada kemampuan lagi nak puasa apa. Dia tak katakan dia pencang tiba-tiba dia sakit, itu dah lain kategori. Still have that effort, that kekuatan untuk puasa. Dan kena qada pada saya. Mari. Kalau dia minta dia apa macam taubat lah, atau solat taubat ke apa kan, 10 tahun dia berat untuk dia. Example lah, contoh berat. So, moving forward dia tak akan lupakan maksudnya kalau dia sakit apa dia akan sadar. Tapi the last 10 years tu untuk bayar puasa dia terberat. Mudah-mudahan lah. Itu saya nak katakan, itu saya nak kasih fatwa untuk memaafkan dia. Saya pun tak ada kuasa on that bidang. Ya, itu adalah dengan Tuhan lah. Tapi kalau saya kasih satu pendekatan sebaiknya dapat dilakukan, mungkin waktu di zaman jahiliah dia ataupun zaman dia tak nak puasa, tiba-tiba ada kekuatan dia nak berpuasa, dia sedar. Dan the last 10 years tu sama dia nak buat, dia tahu sendiri apa tu kewajipan dia. Fidyah tak boleh cover the 10 years of dia tak puasa tu. Sedangkan orang yang memenuhi anak, dia boleh fidyah, tapi dia still kena qada apa? Kan? Apa yang menyebabkan dia ni tak boleh qada dalam masa yang dia waktu tu? There's no reason yang katakan
tak payah buat. Sedangkan itu dah wajib, memang dosa. Mudah-mudahan daripada sepatutnya dia dapat dosa, Allah terus hilangkan dosa tu dengan niat kita nak bayar balik the days of puasa. Tapi it's very challenging lah, saya faham. It's very challenging. Tapi kalau dapat dilakukan, Masya Allah. Kalau tak boleh, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Yes. Kalau dia ni tak, bisa kita tak bayar. Boleh? Sama juga. Ini actually dah naik tau. Kita buat operation fidya kan? $1.40 per day. Last time $1.30. Naik 10 sen. Kalau kita bayar sama-sama, Sama. Hari kepada hari yang tak usah 1 hari, dia tak ada kira. Tiba-tiba naik. kita tak bayar. Kita bayar. Okay. Yes. Pasal ni corporation daripada saya kat Sultan, saya $1.40, dia tak naik. Dia ada. Zakat yang naik, zakat fitrah naik. Ya. Ada. Okey, dia ada pendapat. Sini ada satu soalan. Okey, sekarang ni macam mana kalau orang tu dia dah puasa ataupun dia dah lama tak puasa dan dia ada kemampuan. Okey, adakah dia setakat bayar fidyah aje tanpa puasa ataupun tak payah bayar fidyah, puasa je. Ini dia dah ada kesedaran. Okey. Tapi dalam kategori yang mana dia nak letak? So far dia tak dalam kategori yang ni. Dia punya kategori adalah dia tak puasa pada dulu. Dulu zaman Agogo dah letak, dia pergi single tortis lah, dia pergi dengan Pak Ma'on lah. Saya kata, okey, lepas tiba-tiba dia tak nak geng lagi dengan Pak Ma'on tu. Dia tu dah berubah. Okey, adakah dia masuk dalam kategori fidyah? Tak. Sebab tu dia kasi option of bayar ataupun kodok balik puasa tu. Dia tak ada bayar fidyah. So, kategori dia adalah dia ni sihat, dia suka jogging dengan Pak Ma'on, lepas tu dia tak kawan dengan Pak Ma'on, lepas tu tak pergi jumpa dengan Pak Imam kat masjid nak sembahyang. So, dia tak bayar fidyah, dia kodok puasa. Saya kan bisa? Kalau kira lagi kalau puasa ni macam mana? Wan Ramadan tu Ramadan sebagai ada next Ramadan. Okey. Macam mana? Dia boleh kira kan? Dia nak macam dia tak puasa. Dia tak puasa, okey. Puasa. Okey. Dia tak bayar. Tak bayar. Kenapa dia baru dia bayar? Okey. So tak puasa one. Still satu hari ya? Still satu hari. So on here computer, right? Like, because your one is 30 days, the year of 2020. But if I put 2020, the amount is different. Pasal dia punya harga tu kurang kan? More. Oh, dia accumulate. Ya, compound interest for zakat dia ada calculation, dia ada dua calculation. I know. For example, last year that I budget, but this year the amount is $40, like $140 per year, right? But Yeah, accumulate. Yes. Yes. But I nak bayar this year, and the amount is different. Ya. Artinya harga beras tahun 84 Dia ada accumulate, dia accumulate tapi ada dia punya tambahan. Dia ada tambahan dia. Yes. Dia bukan cukai interest tapi dia ada tambahan gandaan from the last year dengan this year. Yes. So kalau kita bayar dia nak bayarkan, tapi dia tak mampu nak puasa the same period, Ramadan later. Okey, dia dah bayar this year, contohnya. I think for example ada bayar last year, right? Masih dah bayar, okey. So she need to pay back this Ramadan lah. Okay. Tak sempat. Okey. Then next Ramadan pun tak buat. Okay. And the third Ramadan okay, I want to pay. So do I have to prepare the Tak. Dengan niat yang dia fidyah tu for example 2023 punya puasa, 2020 punya puasa dia tak puasa. Okey, dan kita dah bayar fidyah dia. So this year dia tak nak puasa untuk that 2023.
Lepas tu masuk lagi 2025 dia pun tak puasa. So still tak bayar lagi fidyah apa-apa. Pasal this fidyah already paid. Kadar puasa dia. Ya. Kadar puasa on this year ni lah. For contohnya umur panjang 20-25 punya hidup, puasa yang 20-23 punya yang tertinggal. Ya. So actually, question kakak, let's say puasa 2023, Okay. maybe 7 days. Okay. So by that, banyak for 2024. Okay. Ramadan. Okay. And then, supposed to bayar fidyah orang. Okay. Now kita nak buat di 2024. Puasa tu. Okay. And fidyah pun tak payah. Okay. So 2025 orang kita teringat dan kita tak buat. Okay. So in 2025 kita banyak puasa for 7 days, right? That's what we did sebelum 2024. Okay. Tapi fidyah tu do we pay for 7 days or do we touch? That was the question. Pasal kita mesti tu Ramadan. Kita tak payah. Unless macam tadi cakap lah. Ya. Compound bagi dia beberapa tahun. That's compound. Only 7 days pun. Kalau 7 days punya tak puasa, tu lain. 7 days, 30 days in 7 years. Tu baru ada dia punya compound dia yang bayar tambahan, gandaan puasa tu. Faham tak? Saya pernah nak bayar fidyah tu. Okay. Saya pergi ke Muiz, tanya. Muiz pakai compound. Dia nenek. Ya. Pasal ibu. Orang Ya. ni, Okay. dia pergi Jamiah. Jamiah bayar, dia tak ada compound. Dia ada dua calculation. Satu macam itu compound, lagi satu tu bayar directly apa yang tak puasa itu. Oh. Dia tak malam-malam. Yes, ada yang kiraan dua. Yang satu double gandaan, yang satu according to orang tersebut. Kalau orang tu tak mampu, sebab tu ada dua calculation berbeza, faham tak? You can choose either one lah. Based on dia punya effort lah. Macam macam zakat fitrah, ada bayar $7, ada bayar $5 apa? Dia punya pemahaman gitu. Kalau kita dah makan mahal, habis kita bayar murah, kita sendiri pun tak sedap apa? Saya kali orang tu kan. Dia cakap, apa? Dia bayar sekarang, orang sekarang tak boleh hutang. Kita benar Ustaz. Saya benar. Mungkin dia nak memudahkan urusan, tapi pada saya is not applicable lah. Jamiah, dia senang. Jamin bisa. I think not applicable kan. Hutang tak, saya tak gadaikan untuk berhutang dah lah. Tak puasa dah hutang, nak hutang lagi. Itu fidyah. Okay, so far lagi soalan fidyah ni. Saya kata kalau let's say outstation for let's say 1 month, then we need to pay for the fidyah. Does we follow Singapore punya rate or the country that we are staying for that? I think same. You stay also for 1 month Ramadan. Like 6 months 6 months down the road. So Then they hit Ramadan inside that 6 months. yes, correct. Then they want to fidyah sana di sini. Tapi come back here, kat sini lah. Kan takut tak sempat nak bayar, so still pay this rate, tapi kita tak pergi sana. Itu kat lagi sana. Kita tak pergi sana, kita mungkin dah overshot that the next following year. So we need to pay the fidyah for that year itself. Oh. So we are still in the other country that they have their own fidyah. So if you want to keen on that, there is a scenario yang kalau Malaysian also sama juga. Orang Malaysia dia kerja dekat Singapura, tapi dia nak bayar fidyah dekat bayar zakat fitrah kat sini daripada Malaysia. Pasal asal dia kerja. I think kalau you say you still there, pun boleh bayar dekat sana. It applies dekat Masjid Terenggong, zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah dekat Masjid Terenggong tak ikut Singapura punya rate. Ikut Malaysia. Dia ikut Malaysia punya rate. Masa masjid ikut sana punya ni lah. Okay, so far so good. Boleh? Saya nak kena habiskan, saya nak kena katamkan ni. Ini yang masuk zakat fitrah. Boleh? Sama-sama minum Okay. So dah clear tentang fidyah, hopefully dia jelas. Dan hopefully kita dah tahu dan kita boleh apply accordingly, insyaAllah. Baik. Now kita kasih zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib semua orang. Melainkan di dalam keadaan kurang kemampuan, fakir miskin, tak termasuk dalam ini kategori. Jelas? So zakat fitrah diwajibkan dilaksanakan pada bulan Ramadan
bagi setiap muslim dan muslimah. Bayaran zakat fitrah dengan kiraan 1 sa'a. Okey, iaitu 2.3 kilo beras. Sebab tu bila dulu masjid banyak beras sampai berkutu keluar daripada beras tu, betul? Lepas tu sekarang dah tak lagi pakai beras, dia pakai apa? Fulus. Untuk memudahkan jalan keluar supaya orang dapat terima dengan senang. Diorang bukan cerewet, orang yang kurang kemampuan ni bukan cerewet, tapi mereka mungkin ambil jalan mudah. Sebab kasih beras pun diorang tak pakai. Mungkin diorang tak makan beras tersebut, mungkin ada dari sendiri, wallahualam. So the best way sekarang dekat agihan kita kasih duit, dan daripada duit juga kasih kepada orang. Itu Muiz punya urusan tak lah. Kita tak masuk campur. Yang kita punya, memang. Okay, saya ada 2 scenario lah. Satu, ada Singaporean tinggal kat Johor. Okay. Tak ada bayar zakat fitrah dekat Masjid Kami Islam Johor. Second, dia Singaporean. Dia tinggal kat Singapore. Boleh tak dia bayar zakat fitrah untuk lain negara? Sebaiknya orang yang tinggal Singapura bayar zakat kat Singapura. Pasal kita kena appreciate tempat yang mana kita berkhidmat dan bertugas. Tempat gaji dia atau tempat kita bermukim. Mungkin tempat tinggal kita. So it's better that kita stay in Singapore, we give the zakat to Singaporean. If you want to contribute to Batam, itu panggil sedekah. Make it very simple. Tak payah pening-pening. Fitrah, zakat fitrah daripada Singaporean kepada Singaporean. Daripada kita yang senang kepada yang susah. Zakat ekosistem dia adalah yang kaya kepada yang miskin. Yang kaya kepada yang miskin. Dan dia mesti rakyat Singapura. Sama je kan dulu ada isu keluar, korban ni untuk siapa? Okey, lagu dia agak rancak sikit dengan untuk tu. Okey, dia dah faham. Okey. So, zakat saya pernah jadi amil zakat dekat Sultan. Malaysian workers nak bayar fitrah dekat tempat Singapura sebab dia kata saya dapat tahu saya bilang kalau kerja kat Singapura bayar zakat kat Singapura. Okey, fine lah. Tapi kalau dia kerja kat Singapura, dia rakyat Malaysia bayar kat Singapura. Okey. Pasal mereka katakan balik kepada tadi tu, gaji dia kat sini lah. Okey. Tapi kalau dia kerja kat Singapura, tinggal Singapura, bayar zakat dekat Malaysia, agak tak appropriate dengan apa yang dikatakan tadi. Mungkin dia mesti sendiri kat Singapura. We want to give, dia panggil sedekah. Habis. Kita tak katakan tak boleh kasih saudara kita kat Malaysia ke kat Batam, boleh. Tapi label atau lafaz kita, niat kita adalah sedekah ataupun sumbangan. Habis tu. Sedekah, zakat meant for us. Meant for tempat kita tinggal tu. Okay? Okay, so makanan asas rakyat Singapura. Kita makanan asas, kita cakap tadi beras. Tak ada tiba-tiba kita tukar spaghetti, Ustaz sekarang Singapura makan spaghetti. Tak ada lah. Masa lagi tekak makan nasi. Tak ada spaghetti. Waktu pembayaran zakat terakhir adalah sebelum waktu solat Idul Fitri. Sebab tu ada mazhab Hanafi dan daripada kalangan Indian Muslim, diorang nak bayar zakat sebelum semayang solat raya. Yang kita Pak Imam sibuk dengan kain dengan sarban, dengan jubah, dengan teks kurban nak baca, dia sibuk nak bayar zakat. Pasal diorang ada faham macam itu. Baru saya tahu. Hanafi, mazhab Hanafi ni mereka nak bayar sebelum solat start. Letaklah pukul 8.30 kita nak semayang kat masjid saya, semayang raya 8.30. Pukul 8 dekat kaunter, kena pay zakat. Kan? Kena orang yang panas barang, buat zakat. I see what last payment zakat is last night, where come now? Kena malam lah, kena sposin kan? Kena malam kita, tak masalah sih. Kan? Tapi memang pemahaman orang adalah pembayaran zakat yang terakhir, itulah ada yang okey. So, tapi yang zakat kita perlukan orang dan amin. Amin. Kita membayar, dia balik. So, what do you think about the online zakat? Okey, soalan datang. Jadi sepatutnya ada ijab kabul. Ijab kabul tu maksudnya amin pun akan dapat bahagian daripada zakat. Okey, tapi sekarang persoalan dia bagaimana pula kalau kita bayar zakat dekat EXS machine? Atau telefitra. Ataupun pay now. How? Okey, ini saya dapat tahu ataupun ini satu inisiatif, satu pembaruan memudahkan orang untuk bayar daripada MUIS dan sebagainya, adalah satu kategori yang mendapat amil tu adalah daripada proses
dia sistem tersebut dijana oleh pihak berwenang, which is Muizzah. So the Amin should be human lah. Tapi kita dah berubah. Banyak. Everything needs to be physical. Everything, yes, correct. Everything needs to be physical, tapi sometimes not so atas dasar perubahan tertentu. That's why patutnya ikut pada mazhab Syafi'i, kita nak kena kasih makanan tau, tapi kita change dulu. So it's situation and keadaan, right? So that ada yang still nak salam, saya faham. Sebab tu we still have the option open for those yang nak bayar online secara non-physical and physical, and should be physical. Saya setuju. Tapi ada kemudahan yang mengatakan kelonggaran kat situ, which is not wrong. Under category of four school of thought yang Muiz yang meletakkan penekanan, which is okay to pay on that non-physical. For physical, ada fatwa atau ada irsyad. Irsyad lah. I call it irsyad lah. Fatwa I'm not too sure. Fatwa tak mengatakan, tapi more on that form office of mufti yang get that kind of initiative untuk pay. That one already start few years ago, being online. But still ada orang nak bayar physical. COVID issue. Yeah. So we make that as an option that we can do non-physical with or physical. Okay. And Okay. Okay. Now kita masuk pada soalan pula. So far so good Ramadan. Okay. Okay, Alhamdulillah Ramadan. So Ramadan kita dah touch on soal, kita nak masuk pada Hari Raya. Hari Raya paling important. Hari Raya adalah kita tak dibolehkan untuk puasa. Hari adalah untuk kita kembali kepada fitrah dan kita mulakan balik kebiasaan kita untuk makan dan minum. Dan digalakkan sebelum pergi ke masjid, kita makan dan minum. Of course, kita pun bergegas nak pergi ke masjid. Yes, dia tempat, but at least drink of water kan, ataupun makan sedikit, makan yang ringan lah sebelum pergi ke masjid. Itu satu sunnah juga. Tak kosong perut. Okay, so solat Hari Raya ada berlaku half an hour after matahari terbit. Kan? So dia kena setengah jam selepas matahari terbit sehingga sebelum zuhur. Sebab tu ada solat Raya dia repeat a few times. Kan? Sorry? Beri Sultan so far 2 kali sembahyang. First jam 8, second jam 8.30. Jam 8 Hari Raya Kurban. Kita pukul 8 sebab ada kambing. Hari Raya Fitri 8.30. So 8.30 kita sembahyang. Semua tak ada session lah. Talking about that, kita terbolehkan. But apa yang saya sampaikan sini adalah first kali for us sunnah pakai pakaian yang baru, bersih dan juga jarang dipakai. Nabi apabila nak sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri, dia pakai pakaian yang lain daripada yang selalu. Faham tak? Macam kita selalu kita pakai kain baju kurung lah. Sunnah sebenarnya. So it's okay to use that baju yang cantik yang kau pakai, tak pernah kau pakai. Ya, tak pernah nampak kau pakai, sunnah. Ini, apa khabar Pak Jamil? Bagaimana Pak Jamil? Apa khabar Pak Jamil? Putar macam mula Pak. Aku dah buat tahir Pak. Tapi baju yang cantik, baju yang terpulang muslimah pakai yang cantik sempurna lawa. Yes. So Nabi mungkin saya katakan nak pergi ke masjid dengan pakaian yang indah. Pergi, ini satu sunnah. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Kenapa? Kerana ini sunnah tau. Kerana nak menyapa dan bersalaman dengan orang-orang yang kita tak pernah nampak. That's sunnah. Kalau memandu macam mana? Tak. Memandu macam mana? Assalamualaikum. Memandu is not counted lah. Why? Because you are not. Assalamualaikum. Turunkan. Salam dulu. Mana boleh dia meninggal. Aku siau lah dalam ramai. Kita kena siau pula. Basically for those yang walk. Nabi kata jalan, mungkin nak pergi ke masjid, pintu gerbang yang pertama, balik mungkin kita jalur belakang. Mungkin parking dia dekat jalan, mungkin dekat Golden Lemak. Jalannya mungkin starting jalan depan Zamzam, balik jalan belakang, kat tarik tu, yang kena tarik. Gitulah contoh. Bukan jalan
balik pergi masjid PIA balik ECT. Itu minyak minta ampun. Ada hukum pagi raya tak boleh ziarah kubur. Tak ada. Tak ada. Okay, talking about kita punya culture of ziarah kubur ni, of course kubur kena ziarah. Saya touch on dia sikit. Kubur kita nak ziarah, pada saya ziarah kubur pada bulan Ramadan is good. Ramadan pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka luas. Why not on Ramadan? Syawal, not say that neraka dah buka balik. Kalau nak katakan pemahaman kita tu dah habis Ramadan, pintu neraka dah open exponential balik kan. Dia pun dia tak ada orang cakap tapi saya rasa dia benda tak betul lah. Roh arwah akan balik ke rumah untuk Ramadan. Oh, there's no Nabi pun according to authentic hadis tak ada mengatakan. Contohnya macam bulan Ramadan Syawal pertama, roh arwah ni akan balik ke rumah. Saya rasa that kind of pemahaman cannot be so drastic like a non-Islamic punya understanding untuk kita apply. Saya rasa nak ziarah, nak buat camping kat kubur tu kita punya etika lah, masing-masing lah. Nak itu benda susah, isu tu memang berlaku. Kalau kita buat fun fair lah, buat piknik lah kat kubur, itu macam mana kita punya bangsa ni dia suka berkumpul. Tak kira tempat, kubur ke, tepi laut ke, bawah jembatan ke, ada kursi 3 kaki orang duduk, kapak pun boleh. Kan? Itu dah tak boleh apa lagi, culture. But and adult part, of course kat kubur, there's no such thing that kita tak boleh ziarah kubur Ramadan pun. Bisa boleh lah, permissible. Alright, and Syawal ni, cara semayang semua nak ada ni, pernah imam lupa takbir. Takbir ni dia 2 rakaat solat dan juga duduk dengan khutbah. Dia actually total of 4 rakaat. Macam semayang Jumaat, dia 4 rakaat. 2 rakaat dengan khutbah, lagi 2 rakaat solat. So on that hari raya, dia imam akan lakukan solat dulu 2 rakaat, lepas tu duduk dengan khutbah. That's a complete set. Kadang-kadang orang dah habis semayang tu sekat luar, dia seimbang, dia tak faham dia punya understanding. Dia must be sit down and listen. Then baru dapat the completion of the tarawih. Dan semayang tarawih, tarawih pula. Semayang witir pula. Semayang hari raya. Semayang lah. Boleh semayang. Semayang hari raya. Kena net Okey, semayang Idul Fitri, semayang raya, pertama sekali kita niat dan kita lakukan 7 kali takbir selepas takbir yang pertama. Takbir ihram, Allahu Akbar, lepas tu imam akan baca. The first Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Kan? Allahu Akbar, walhamdulillah katsiran, subhanallah wa bihamdihi sampai habis. Lepas tu Allahu Akbar, imam buat 7 time on the first rakaat. Allahu Akbar, kita baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So 7 kali. Second rakaat 5 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So 7 and 5. Then baru kita duduk dan juga mendengar khutbah, lepas tu bersolat. So the sunnah, pakaian yang indah, jalan tempat lain bertanya khabar, satu benda yang baik. Kalau kita sampai bulan Ramadan, sampai kita bulan Syawal, dan juga ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Persiapan kita of course tip-top, persiapan rumah untuk menyambut tamu, persiapan diri kita, persiapan orang kata tu spiritual, supaya kita pun harap-harap dapat do rest. Paling meriah sebenarnya di Mesir, waktu saya belajar, paling meriah adalah Ramadan. Kita terbalik, paling meriah Syawal. Tapi alhamdulillah, the trend now is change. Pada saya, trendnya berubah. Meriah juga bulan Ramadan. Dia lambat event. Tapi still Jalan Serai, bukan satu tumpuan, sekarang dah beduk pun dah buka. Ketemu kan? Itu sebab aura dia lagi teruk. Hari Adha lagi meriah daripada Hari Fitri. Kadang-kadang orang Hari Adha lagi meriah daripada Hari Fitri. Ya, Al-Adha is, meriah pasal ibadah kurban lah. Tapi Singapura not so meriah because of banyak restriction lah, kita faham kat situ. Cuma kita punya budaya kita still menghala kepada meramai celebrate on Syawal. Hakikatnya kita nak kena enjoy. Pasal Ramadan dia kat Mesir, dia ada satu mesin yang buat kuih yang sedap on the month of Ramadan. Saya lupa beritahu.
Boleh asyik dengan bol tanglung dia every Ramadan. Syawal, first Syawal dia, lepas tu second Syawal dia tetet macam sibuk macam Indonesia. Kita Syawal sampai dengan songkok, dengan beraya, orang kata kita apa lah orang Malaysia ni pakai songkok dan sampai. So that's our culture lah. But Alhamdulillah we now to get understand more about Ramadan. So insyaAllah bulan Ramadan ni kali ini kita all out dari segi apa yang kita dah plan. Ada yang masjid-masjid dan tukar-tukar masjid from Ramadan to Ramadan. Saya pernah tengok Rafan Hamzah, dia pernah pergi everyday different mosque. Ada pergi Umar Salma, lepas tu pergi Hussein Sulaiman, dia pergi Masjid Kasim, dia orang. Then talking about last 10 days Ramadan tak ada masalah. If you target last 10 days untuk all out, itu dah sunnah Nabi. Nabi memang buat the last 10 days of Ramadan, Nabi all out setiap masjid. Talking about Lailatul Qadar is every night and one night. Kita tak tahu bila. So what is the punya situation lah, kita do our best throughout the night. But it's best just follow sunnah. Yes, the best is sunnah. But again, malam Qadar nobody knows. But ada ulama mengatakan the last 10 days have odd night. Ada mengatakan daripada awal, tapi yang popular punya pendapat adalah last 10 days odd night. Tak. Nabi Allah kata is dalam hadis kata is odd, malam ganjil. Okay, so sambil-sambil ni kita nak kena makan makanan dan juga hari jadi kepada ketua ketua darjah kita, abang kita hari jadinya nampak lagu tau. Doakan agar Ruan rumah diri yang saya nak. Jadi kita ada hadiah sikit, hadiah pun untuk satu orang ni perut. Jadi kita kasih birthday boy punya betul-betul hari untuk makan. Okey lah, sebagai ini tanda kesyukuran Allah panjangkan umur abang-abang kita. Kita doakan semua kan. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki lancar dan cute lah. Okey, kita ambil satu game lagi. Kita ambil sini apa? Ustaz, ambil sini. You find it. Ni bukan untuk social media, ni untuk kita je. Ni siap. Ni ketua darjah kita. Doakanlah dia pun nak rumah tangga, doakan jodoh yang baik, yang boleh jadi dia, insyaAllah. Ramai yang ambil tau. Besok lah benar-benar kahwin. Salah pula. Okay. Duduk boleh. Okay. Dah hilang api dia? Dah. Okay, angin lah. Okay. 1, 2, 3. Okey, ni Ustaz Ainul. Okey, Ustaz Ainul akan kongsikan ruqyah. Berbagai ruqyah pula ni kita dah selesai secara ringkas dalam bab Ramadan. InsyaAllah Ustaz Ainul akan kongsikan pengalaman beliau tentang ruqyah. Saya rasa buka 2 kali je, sesi 2 kali je ruqyah. Okey, sebagai pengenalan. We are not going to deep. Deep tu perlukan talaqi dengan Ustaz Ainul secara personal lah. Dia belum belajar tu berkali-kali je. Dia not tahu how to baca bagaimana, tapi pengalaman dia dan secara dasar macam mana kita nak faham tentang ruqyah ni dan apakah dia punya perkara-perkara yang perlu dilakukan, insyaAllah. That one is after Syawal. After Syawal. Ya, after Syawal. Kita lepaskan dulu Ramadan, kita fokus Ramadan. Ramadan 1 bulan, Syawal pun 1 bulan. Open house dia memang, dia tak ada close house. Dia close house after Syawal. Itu baru betul close. Next week kita masih lagi belum Ramadan, insyaAllah. Bagi 2 kali ya. Kita going to close last Ramadan 2 minggu. Ramadan 2 ya. Ramadan the first 2 week of Ramadan kita on, the last 2 weeks of Ramadan kita lihat. Tapi the project kita on tau. The project of kita nak kasih kepada ya, ini alhamdulillah kita dah on. Ya, this one 17 log on our calendar. This one kita akan buat dekat Bukit Merah dan diorang pun nak invite me untuk baca doa selamat. If you want to, siapa-siapa nak join me untuk kenal-kenal pun boleh. Nanti I will text me siapa yang nak follow ini guys, baca doa selamat sebagai pembukaan. Let me check very quick one. Dia kata dia nak jemput saya asal pada tanggal
Puan Lin, saya dah interview dia hari tu. Asal is on 8 Mac. Siapa-siapa nak follow 8 Mac dekat Jalan Bukit Merah 4.30. Apa? Tak. Ni kat di Dua Selamat. Dia nak jemput saya Dua Selamat di Jalan Bukit Merah. So siapa-siapa mungkin nak kenal-kenal dengan orang sana kan. Dia person in charge, dia punya orang sukarelawan kat sana, boleh kita boleh kita saya sebut belum. Tapi for this one closing date is 11 March lah. Siapa-siapa nak bersumbangan 25 orang still kita target, dan juga voucher edisi ataupun voucher Shinsong, lebih kurang satu rumah 200 voucher lah, 200 voucher. Belakang kita letak no cigarette, no alcohol, dan juga makanan berbentuk bento untuk orang iftar. So that's the timing untuk kita gather on the 17 ni asal by 4 PM gitu insyaAllah. And okay, I have one more class here. This one is on the zakat. Saya dapat mana ya? Sorry ya, saya repeat mana? Saya tibung. Kejap, very quick kan. Ni kelas saya dapat satu gabungan collaboration dengan Saksi Nasir. Saksi Nasir dia ada buat event, lepas tu dia ada kasih dengan saya. Alamak, Saksi Nasir. Where is dia punya poster? Alamak, saya share that poster kat mana kan? Saya terbang poster tu. Saya tahu saya terbang pada dia tadi. Saya terbang. Semalam saya share. Saya tak tahu mana dia punya poster tu. Okey, tak apa. Ini kalau saya dapat jumpa dia, saya share dalam grup. Alright, kemudian juga apa lagi kena cakap? Oh, kita ada booth on the 1st, 2nd, 3rd March dekat Jamiah. Kita ada buat booth dekat Jamiah and also here. Okay, again, kita boleh open up to those yang nak jadi volunteer dan kita nak ramai-ramaikan. Kita akan ada booth dekat Open Kapak. Booth ni akan ada sepanjang bulan Ramadan. So far alhamdulillah, kalau siapa-siapa nak volunteer untuk get people to join us as a member, dipersilakan juga. Sebab kita pun nak tujuan kita dekat sini adalah untuk kita kenalkan orang terhadap apa yang kita tawarkan lah, tentang Abi ni lah. So hopefully siapa-siapa nak, of course tak kacau waktu iftar lah. Kalau yang geng-geng yang mula-mula nak join apa kan, boleh saya volunteer, okay. Pasal masjid pun dekat, booth kita kat sini je. So it's very nearby. Nak sembahyang tarawih boleh dah habis, kita boleh di sini insyaAllah. That one voluntary lah, siapa-siapa nak datang dipersilakan juga throughout the first month. Sebab pembukaan ni kita kat Expo terkena dengan hari Mahizin ada. That one kan Mahizin buat kat semua Expo kan. That one 1st, 2nd, 3rd March. Dan kita pun 2nd March ada kat sini. Saya Abang Khalid dekat Expo, saya kat sini. Saya dengan Ustaz Ainul. Sini opening on the 2nd March. Tu lah, 2nd March dah buka. Expo dah buka dulu. Expo 2nd March ada Mahizin. Tahu. Sini tak ada. Saya dengan Ustaz Ainul. Sana ada Ustaz Rahman dengan Abang Khalid. So siapa-siapa nak give support, you want to recommend other speaker members, and of course dah recommend orang cakap referral by who, jadi kita tahu dia ada orang pun yang recommend kita insyaAllah. Okay, setakat dulu terima kasih everyone, panjang umur, rezeki. Kita selawat sikit lah insyaAllah, mudah-mudahan rezeki kita lancar dan juga kita pun dapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ramadan kita Ramadan yang baik untuk kita lakukan insyaAllah, dan juga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hazni wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, فاحتفظ بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjukmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami yang sakit, berilah kami kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami yang sakit rezekinya, kalau luas sekali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami yang ada hajat, kabulkan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah segala amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ke atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat kesihatan, ya Allah. Nikmat ketenangan, ya Allah. Nikmat kesenangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan iman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab kubur, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatlah kami semua dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Ya karim. Terima kasih semua, insyaallah. Berjumpa next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.